Friend. Okey. Kenapa aku ambil tiket kau? Ambil tiket aku. Jadi ada kayu gitu, ada kayu macam ini, ditarik sampai atas nih, dibuat. Nah setelah buat jadi ini, dia usap tuh, usap agak jadi halus. Setelah halus, baru dia gambar hieroglif. Gitu. Jadi macam itulah, tapi kita tak bisa bayangkan juga. Sangat berat batu ni, so kita akan tengoklah apa lagi sejarah-sejarah lampau. Yes, the biggest temple. That not sure, but in Egypt yes, the biggest temple. Tapi apa yang tinggal hari ni hanya sebahagian je, since sebahagian lagi dah diruntuhkan oleh gempa bumi. Tinggal yang tu. Yang keempat dia taruh kemenyan di depan persembahan untuk kerajaan, taruh wangi-wangian. Jadi empat itu aja. الملك يقدم بناء المعبد ويقول له انا خلصت بناء المعبد ويقدمه للاله. Sekarang kita tengah rushing nak kejar bas pukul 3, sekarang pukul 12 subuh. So yeah, kita akan mas sekejap je. Kita tak nak lari macam itu masa nak pergi Afran. Aku tak larat nak lari macam tu. So kita ambil sekejap. Saya cari makan sekarang. Makan sekarang. Okay dah. Makan lawi. Abangnya beri apa kita perlu, bukan apa kita mahu. Hari-hari bareng pindah. Ini kedai makan yang paling murah katanya Pak Ustaz. Tapi dia lauk dengan apa? Dia mesti nasi tu juga. Dia nasi itu je. Untuk ada nasi ni. Sekarang kita orang dulu Nawi. Kita akan bergerak ke Cairo setelah bercuti di Aswan dan Luxor. Kita akan naik balik ke Egypt, iaitu Cairo. Dan esok kita akan pergi ke Sinai. Kat pukul 3 juga ah. Kita akan sampai dah pukul 11 malam. Okay, naik guys. Okay, ni liftnya. Mana dia punya Western? Alamak. Allah. Okay, sini. Tegar apa? 3. Wait. Tak sikit. Lift dia macam pintu Dua orang beku. Saya tidur. Okay, terak. Okay. Rasa cik ni. Ini surau surau. Ni rumah Malaysia dah kan? Bukan rumah Malaysia. Bukan rumah Malaysia. Aku kena tipu. Tunggu sikit. Pagi ni kita nak gerak pergi mana? Aduh, aku selalu lupa tempat kita. Sinai. Kita lagi Sinai. Sekarang pukul 6.30 pagi. Tunggu Pak Ustaz datang. Kita orang jadi nomad hari ni kat Cairo, nanti kat Sinai, lepas tu ke Cairo balik. Ni kita orang punya homestay selama 4 jam. So macam Sempat mandi. Sebab ada panas. Best. Alhamdulillah aku dah rasa tak ada air tu. Air tu okey lah. Kita akan jumpa kat Sinai nanti. Tapi bukan merah lah. Apa Syirah, sekarang kita lewat kat tempat macam mana Syirah? Cuba cerita sikit. Semalam macam tempat yang macam banyak kena tembak tu. Ya, semalam aku macam ya Allah, ini kan nafas terakhir aku. Tapi alhamdulillah kerja. Sama tidur ni. Sampai tidur.
Musa. Sekejap mengantuk je, sorry. Berapa tidak terus. Tidur. Dia sampai uji Musa. Tempat apa tu Ustaz? Melayu. Mukjizat. Patutnya kamera dia tak di depan. Tak boleh cakap di sini. Semua tidur di belakang. Susah kan dia tengok apa jadi. Dah jadi apa? Macam tu lah. Kalau kita dah gabung dengan trip-trip lain tambah sikit orang lah. Pernah nampak orang selama ni. Macam mana kita join open trip? Kita masuk dalam open trip. Ramai hari kita ya. Baru nak feel budak Al-Azhar. Macam gitu. 11 mata air ni yang first. Nurul Asyik. Tapi ada 12 patutnya. Tapi sekarang ada 39. Ini salah satu daripada mata air Ustaz. Ya, mata air. Terus pusing. Kiranya ada setiap perigi ada namanya masing-masing. Ya, jadi seperti yang dijelaskan, tiap tempat ada namanya masing-masing. Nah, tersisa tinggal 9. Dan yang terlain mungkin terkubur. Ya, tapi enggak boleh minum dia. Boleh kalau nak minum. Ustaz cuba dulu. Kami ikuti di belakang. Ketika Nabi Musa memukul ketuk tongkat, lepas itu fanfajarot itu semua terpancar. Ada 12 mata air yang memancar dan setiap mata air dibikin seperti sumur seperti ini untuk minum masyarakat atau Bani Israel pengikut Nabi Musa. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kita pergi tengok perigi yang lain. Ada lagi 8 perigi. Nabi Musa lebih terkenal dengan tongkat mukjizat pada waktu itu. Sebab kalau cerita lagi kan Nabi Musa di Laut Merah dia Ini tongkat terbelah pada waktu itu. Nah, bahkan tongkat Nabi Musa pun bisa menjadi ular. Setiap nabi itu mempunyai mukjizat berbeda-beda. Tergantung kaumnya pada waktu itu. Seperti Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa, Mesir itu terkenal dengan sihir. Bahkan katanya ada orang Asia berangkat ke Mesir hanya ingin mempelajari sihir-sihir zaman dahulu. Di zaman ini belajar sihir. Iya, belajar sihir. Jadi, pada zaman Nabi Musa berhubung masyarakat pengikut Nabi Musa Bani Israel ataupun Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu pintar dengan sihir sehingga Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat ataupun bisa sihir seperti itu. Masih menjejaki lagi. Kita dah jumpa 2. So ada berapa lagi? Tadi kan ada 12, kita tinggal 9. Kita jumpa 2, mana lagi 7 kita nak cari. Kita tengok sini lah. Kisah merah ni, daun merah yang sama lah, yang belah lalu. untuk masa tu selepas beberapa kali cubaan, Nabi Musa cuba nak bawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir, tapi macam adalah ayat surah Al-Araf tu yang mana ada belalang banyak kali tu kan. Banyak kali tu last attempt barulah Bani Israel boleh keluar dari Mesir. So untuk menyeberangi tanah Mesir untuk ke Palestin, Allah turunkan mukjizat yang satu, mana Laut Merah terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa. So dia Ramses II dikatakan tenggelam dalam Laut Merah tu, lepas tu terdampar dan dijumpai dan mayat dia dimummified, dan Allah kata memang Allah preserve badan dia untuk jadi pengajaran bagi manusia. Macam tu lah. Surah Yunus adalah surah paling lengkap yang menceritakan tentang peristiwa Laut Merah terbelah. Sebab kisah Nabi Musa dalam Quran ni dia terbelah-belah. Ada hikmah dia kenapa dia pecah-pecah, bukannya macam surah Yusuf yang cerita the whole complete story of Yusuf. Ada cerita dia, kisah dia kenapa Dia ada episod-episod dia. episod dia ikut tema surah tu sendiri. Setelah sebab boleh kata macam kisah Nabi Musa ni macam very resemblance of apa yang Nabi Muhammad hadapi.
di mana markasnya tentera Israel. Sekarang tentara Mesir. Jadi namanya Sinai termasuk gunung tempat Nabi Musa mendapatkan Ten of Command itu menjadi perebutan 3 agama. Apa? Islam, Yahudi, Kristen. Islam mempercayai Nabi Musa, Islam mempercayai Nabi Isa. Bahkan dalam akidah kita belajar kalau kita tidak mempercayai Nabi yang 25, akidah kita batal. Kita tidak terima. Bagi maklumat. Ya, ustaznya kacau. Ya sayang. Ustaz bagi aku. Barang-barang bantu Israel. Alhamdulillah keluar dah. Wah. Macam ni lah tentera rasa. Patutlah bapak aku tak kasi aku jadi tentera. Tadi kita lihatlah ada bendera Israel, ada 6 penjuru dan ada 2 garis lurus di atas dan di bawah, dan 6 penjuru itu indikator kepada 6 negara Islam yang mahu dikuasai oleh tentera Bani Israel. Tentera Israel. Tentera Israel. Dan 2 garis lurus tu indikatornya adalah dia nak kuasai 2 sungai. Sungai ni dan juga sungai Euphrates. Oh, Ustaz Ajis parah lagi dia. Dia kalau dengar lagu dia nih. Kita dah nak start. Tak boleh sebab mulut dah beku. Nggak tahan lagi.